Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat sejahtera aku ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat King Hook Fishing. Okey, baik, dalam video kali ni aku bukan ajak korang mancing, tapi aku lebih kepada nak review tentang satu produk yang aku baru saja beli, iaitu Shimano Scorpion DC101. Lepas tu aku akan bagi detail kepada korang dan aku akan bawa korang pergi field test. Field test, kita tengok Scorpion DC01 ni punya performance macam mana. Okay, are you ready? Teruskan bersama King Hook Fishing. Okey, baik. Apa itu Scorpion DC101? Apa ada dengan color jengking ni? Kenapa aku suka color jengking ni? Kenapa aku pilih color jengking ni? Ada sebab-sebab dia. Okay, sebelum aku cerita panjang-panjang lebar, apa kata kita pasal lagu sikit? Kita pasal lagu sikit. Bawa short, ada dengar ada lagu kan? Okey, cuba roll satu lagu. Tak best. Tukar. Tak best. Satu lagi. Jadi okey. Okey, penting. Okey, slow sikit volume. Alright, okey, cantik. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai Scorpion DC101 ni, aku nak macam bagi penerangan sikit kepada korang tentang adik-beradik Shimano Scorpion ni. Scorpion ni ada beberapa adik-beradik utama dia, iaitu yang pertama Scorpion DC, yang kedua Scorpion BFS, dan juga yang ketiga Scorpion sahaja. Okay, ketiga-tiganya ada fungsi-fungsi dia sendiri, kelebihan dia sendiri, tapi dalam ketiga-tiga ni dia pecah lagi kepada beberapa model yang mempunyai karakteristik mereka tersendiri. Okay, pertama sekali aku akan terangkan mengenai Scorpion DC dahulu. Okay, Scorpion DC ni dia ada 4 jenis. Yang pertama Scorpion DC 200 DC, kod dia 200 DC dan 100 DC. 200 DC dan 100 DC ni dia punya kod dia punya kod. Kedua-dua 200 DC dan 100 DC ni menggunakan handle sebelah kanan. Bermaksud kalau korang cast, korang kena karau sebelah kanan lah. Macam aku biasa pakai sebelah kiri. Yang membezakan 200 DC dan 100 DC ni adalah pada dia punya gear ratio. 200 DC dia mempunyai gear ratio 7.2/1, iaitu 1 pusingan handle bersamaan dengan 7.2 pusingan spool. Manakala 100 DC pula dia mempunyai gear ratio 6.3/1. Seterusnya di dalam model DC ni, Scorpion DC ni, ada lagi dua jenis, iaitu 201 DC dan 101 DC. Yang kedua-dua ni pula didesainkan dengan handle sebelah kiri macam aku punya ni. Aku punya Scorpion DC 101 kan. Okay, aku punya ni menggunakan handle sebelah kiri dengan gear ratio aku 6.3/1. Manakala untuk model yang 201 DC menggunakan handle sebelah kiri juga, tetapi dengan gear ratio dia adalah 7.2/1. Okay, aku tak nak kupas panjang-panjang, nanti video aku jadi panjang sangat pula kan. Jadi kita akan pergi kepada model yang seterusnya, iaitu Scorpion BFS. Dalam Scorpion BFS, kau tersasul. Dalam Scorpion BFS dia ada 4 model, iaitu dia sebenarnya bukan 4 model, dia 2 je model. Cuma dia beza dia handle kanan dan handle kiri je. Senang je kalau Scorpion BFS dia senang. Maksudnya macam ni, model BFS saja dia ada 2 handle, satu handle kanan, satu handle kiri, berkongsi gear ratio yang sama 6.3/1. Manakala satu lagi BFS XG XG sama juga, dia ada 2 handle kanan dan handle kiri,
dengan nisbah ratio dia 8.2 nisbah 1. Okay, bermakna kalau korang nak beli Scorpion BFS ni, korang cuma ikut pada ratio je. Korang nak ratio apa? Kalau korang nak ratio 631, korang ambil BFS saja. Kalau korang nak ratio 821, korang ambil lah BFS XG. Lepas tu pergi kedai, korang cakap nak handle kanan ke handle kiri, settle. Tak payah pening-pening sebab dia tak banyak perbezaan dia. Okay, itu serba sedikit mengenai Scorpion BFS. Ada lagi satu, iaitu model Scorpion sahaja. Aku rasa, aku tak pasti dia punya braking system ke apa semua ada kelebihan ke tak untuk Scorpion saja ni. Tapi aku tahu, menerusi apa yang aku kaji, model Scorpion ni dah ada banyak. Dia ada 200 HD, 201 HD, 201 sahaja, 70 HD, 71 dan 71 HD. Dia ada banyak model. Aku rasa tak salah aku, kelebihan kekurangan dia kepada handle kanan kiri dengan gear ratio. Kau boleh tengok kat internet untuk model-model tu. Nanti aku akan letak setiap satu model ni, aku akan letak link kat bawah. Nanti korang akan tengok link kat bawah tu, korang picit je, korang tekan je mana yang korang nak tengok. Nanti dia akan terus direct ke page yang korang nak tengok tu lah. Ok, aku senangkan kerja korang, tak payah pening-pening. Ok, alright. Ok, seterusnya tak payah cerita banyak-banyak lagi. Kita terus kepada Scorpion DC101 yang ada depan mata aku ni. Aku akan cerita lebih lagi mengenai Scorpion DC101 ni. Okay, yang pertama tadi adalah handle dia sebelah kiri. Model Scorpion DC101 ni, handle dia sebelah kiri. Dan manufacturer ciptakan Scorpion DC101 ni dengan jumlah bearing 7 tambah 1 dengan jumlah 8 bearing lah. Okay, seterusnya dia ratio yang ada di dalam Scorpion di sini adalah 6.3 nisbah 1, iaitu 1 pusingan handle bersamaan dengan 6.3 pusingan spool. Untuk Scorpion DC101 ni, dia punya drag dia support sehingga 5.5 kg, bersamaan dengan 12.12 pound macam tu kalau tak silap aku. Ok, bagi aku 5.5 gram ni dah cukup memadai lah. Sebab tahulah kita dekat Malaysia ni, ikan kita bukan terlalu besar sangat macam luar-luar negara. So bagi aku 5.5 kg ni dah cukup lah. Sebab aku pun bukan main casting untuk ikan besar-besar sangat. Paling-paling pun aku pakai SP, pakai dewang pun lebih kurang 8.5 gram macam tu saja. So bagi aku reel ni dah cukup lah untuk aku kan. Ok, seterusnya berat reel ni tak terlalu berat sebenarnya. Tak terlalu berat, tak terlalu ringan, iaitu 215 gram. Ok, jika dibandingkan dengan model terbaru, iaitu Metanium DC Metanium 2020. Ok, kalau tak salah aku, berat reel tu sekitar 195 gram. Itu memang model terbaru lah yang akan masuk tahun 2020 ni. Tak salah aku awal bulan 6 macam tu lah. Aku dengar ujung bulan 5, tapi aku rasa dah bulan 6, aku rasa dah keluar kot, cuma belum sampai kat kedai. Bermaksud bagi aku berat dia ni dah cukup memadai, dah cukup ok dah. Sebab dia tak terlalu berat pun sebenarnya. Ok, kita akan pergi kepada speciality lah, speciality reel ni. Kenapa aku pilih reel ni kan? Dia adalah disebabkan oleh reel Scorpion DC101 ni, dia menggunakan braking system IDC5 yang memberi maksud Intelligent DC5. Intelligent DC5 ni adalah braking system yang terbaru di dalam produk Shimano waktu ni lah, waktu yang dia buat ni lah. Ok, IDC5 ni dia memberikan respon yang paling cepat untuk mengawal pusingan spool sekiranya penerbangan gewang tu terdapat halangan seperti angin dan sebagainya. Ok, contoh kalau kita cast ada angin, spool detect akan berlaku backlash. IDC5 ni akan break sedikit spool kita tu supaya tak berlakunya backlash. Okay, target utama engineer buat IDC5 ni
target utama diorang adalah untuk mengurangkan backlash tetapi memberikan longkas yang maksimum. Bermaksud korang tetap akan dapat longkas yang paling maksimum walaupun terdapat rintangan angin. Okey, braking sistem luaran yang terdapat pada Scorpion DC101 ni, engineer dah tetapkan, engineer dah pecah kepala, dah fikir macam mana nak kurangkan backlash. Jadi mereka telah tetapkan dalam Scorpion DC101 ni kelebihan ataupun features yang mana setiap braking system ni akan mengawal berat-berat gewang tertentu. Okey, contohnya sekarang ni aku akan terangkan untuk braking system yang nombor 1, braking system nombor 1, engineer tetapkan braking system ni sesuai untuk gewang sekitar beratnya 18 hingga 30 gram. Okey, untuk braking system nombor 2 pula, braking system nombor 2 ni untuk gewang-gewang medium yang tidak terlalu berat, iaitu sekitar 10 hingga 20 gram. Untuk yang nombor 3 pula, engineer tetapkan adalah sesuai untuk gewang-gewang kecil, lebih kurang kalau tak silap aku 8 hingga 12 gram lah, 8 hingga 12 gram. Dan braking system nombor 4 untuk dua jenis finesse, memang yang kecil-kecil ni, 5 hingga 8 gram macam tu je. Dan yang last sekali, ada features auto dekat braking system luaran ini, yang mana korang boleh set auto, dan IDC5 ni yang akan tetapkan penerbangan gewang yang sesuai dan pengawalan spool untuk berat gewang korang tu. Dah korang tak payah nak pening-pening nak fikir macam mana aku nak setting, nombor mana yang sesuai. Letak je kat auto, hantam satu kali, terbang lah gewang. Engineer dah pening-pening fikir untuk kita, kenapa kita nak susah, betul tak? Okay, seterusnya kita akan pergi kepada braking system dalaman pula. Braking system dalaman ni dia bukan kepada berat gewang ke ataupun kawalan spool ke, tidak. Braking system dalaman ni kita cuma kena set beberapa kali je, iaitu apabila kita tukar tali. Untuk braking sistem dalaman ni adalah untuk tali, dia fokus kepada tali. Jadi bila kita buka, kejap aku buka. Kalau kau boleh nampak lah, di sini ada F, PE dan N. Nampak F, PE dan N. Ni atas ni ada dia punya toggle ni kan. Macam aku menggunakan tali jenis braided ataupun PE, so aku setting dia pada PE. Ataupun korang menggunakan tali jenis nylon, korang boleh letak pada N lah, nylon. Aku tak pasti sama ada nylon atau normal, tapi sepatutnya ada nylon lah. Sini korang tak susah pun, cuma tarik je toggle ni. Ni ada toggle ni, tarik dan setting. Letak pada PE, fluorocarbon ataupun nylon. Okay, alright, kerja. Terima ke tak ada terima? Mesti korang tanya kan, kenapa aku pilih dan beli Scorpion DC101 ni. Scorpion DC101 ni aku beli sebab harga dia agak berpatutan dengan jika dibandingkan dengan DP sistem dalaman dia. Harga pasaran di sekitar Shah Alam adalah lebih kurang 1000 ke 1200 macam tu lah, tak silap aku. Dengan sistem braking terbaru dia, dengan warna dia menarik. Kau boleh nampak sini warna dia, nampak tak? Dia warna gelap tapi ada macam kilat-kilat, nampak tu? Nampak? Dia ada macam kilat-kilat, so agak menarik color dia. Warna gelap, lepas tu mudah nak jaga sebab warna dia gelap. Ada kilat-kilat pula, dia tambah lagi keserian dia pada reel ni. Lepas tu really dia sesuai dengan gameplay aku, sebab aku menggunakan gewang-gewang jenis yang tak terlalu berat pun sebenarnya. Paling berat pun gewang aku pakai 12 gram macam tu. Aku guna gewang 12 gram ke bawah, so sesuai dengan aku punya gameplay. Satu sebab utama dia aku beli reel ni adalah sebab reel lama aku rosak. Reel lama aku rosak dan tak boleh nak pakai dah. Boleh pakai tapi dia ada bunyi-bunyi yang tak menyenangkan lah. Kalau korang tengok video aku yang sebelum ni, korang akan dengar aku punya reel tu rosak. Bila aku cast,
dia bunyi yang tak sedap, memang tak sedap. Tapi pemagian gewang dia cantik macam biasa. Cuba bunyi real dia tak sedap. Itu je lah. Itu sebab aku beli yang ni. Dan real yang lama tu pun macam dah tak lama dah. Sebab itulah aku beli yang baru. Kebetulan pula ada duit lebih, rezeki lebih lah, akaklah Scorpion DC 101 ni. Dan ikutlah dia balik sampai ke rumah. Okay, mungkin korang ada tanya juga, aku guna tali jenis apa? Kau goyang, aku jenis tali apa dalam ni, dalam aku punya spool. Okay, dalam spool aku ni aku guna tali PE braided 12 LB sahaja. Aku tak guna tali yang kasar-kasar sangat tadi. Aku guna tali 12 LB. Das aku ketebalan dia pun 0.10 mm macam itulah. Dan aku mancing pun bukan ikan jenis yang terlalu berat-berat sangat. Semua ikan-ikan sekitar paling tinggi pun aku rasa 3 kilo macam tu. So memadai lah 12 LB ni. 12 LB ni pun dah boleh sapak berapa kilo lebih 12 LB ni. So consider ok lah sebenarnya. Itulah aku punya setting. Ok, itu tadi serba sedikit mengenai Scorpion DC 101 ni. Itulah serba sedikit info dia. Seterusnya kita akan pergi kepada field test. Korang kena tengok field test ni, sebab dalam field test ni aku ada strike sekali tau. Aku pergi field test casting haruan, tapi aku strike ikan lain. Kau rasa ikan apa? Cuba teka. Tengok aku punya video. Okay, baik, sekarang aku dah sampai dekat salah satu tasik yang agak popular dekat sini. Orang masuk macam haruan kat sini lah. Aku akan buat satu field test dengan menggunakan reel Scorpion DC 101 daripada Shimano. Kita akan tengok macam mana dia punya performance. Ok, untuk field test kita hari ni, aku akan menggunakan live bait, iaitu favourite haruan lah. Favourite haruan adalah katak hidup. Ok, katak hidup. Aku anggarkan berat katak ni lebih kurang plus minus 10 gram ke 20 gram. Jadi aku menggunakan bracket system luaran nombor 2. Dalam aku dah set PE, PE punya setting. Jadi kita test dulu tengok macam mana. Jom ikut aku, kita layan-layan jom. Ok, baik, seperti aku janjikan, Scorpion DC 101, aku menggunakan katak lebih kurang 10 ke 20 gram macam tu. Anggaran lah, sebab aku tak ada pemberat penimbang. Ok, disebabkan berat lure ni aku jangka 10 ke 20 gram, jadi aku menggunakan bracket system nombor 2. 2 ke 3 boleh lah, aku set 3 dulu lah. Ok, aku set 3 dulu. Aku set bracket system ni nombor 3 dulu. Untuk katak kali ni, katak segar berlari. Ok, baik, kita test dulu. Ok, first cast untuk hari ni dengan menggunakan katak 8 ke 20 gram lah aku anggarkan. Ok, let's go. Ok, dalam 20 meter begitu, go frontal cast. Nampak? Tak tahu kau nampak ke tak nampak, sebab aku guna kamera telefon aku tak kat dada. Tak tahu kau nampak ke tak nampak. Tak apa, lagi sekali aku cast, aku tunjuk korang. Macam mana pula kalau aku guna teknik casting lain, seperti backhand cast. Nampak? Ok, lagi sekali backhand cast. Nampak? Tak ada backlash. Ok, underhand cast. Nampak? Underhand cast, tak ada backlash. Masih belum ada backlash lagi. Wih, makan kan? Makan. Ada isi. Alamak, dia lepaskan lah. Ada. Dia release lah, geng.
Dia release. Okay, seterusnya aku akan cuba tukar kepada braking system nombor 2. Nombor 2. Okay, bak. Nombor 2. Try. Kas. Boleh tahan performance reel ni aku agak puas hati. Okay, kita cuba pula backhand cast. Okay, sikit. Tak ada backlash, geng. Okay, lagi sekali. Tak ada backlash Okay, backhand cast. Okay, tak ada backlash, nampak? Padikan. Oh, strike yang, strike. Strike. Oh yo. Oh. Ada rupanya yang nak ikan apa ni? Geli. Ikan geli, kan? Ikan geli makan katak. Aku buat field test, ingat nak mancing garuan. Geli, geng. Geli, geng. Strike, geng. Strike, geng. Geli, strike geli. Geli sambal katak. Sampai katak. Aku tak jangka betul lah. Tak boleh rezeki kan. Tak apa, tapau ni, mesti tapau ni. Balik kita kasih salai pasal lemak ni. Jom. Okay, baik, geng. Aku tengah buat review tadi, tiba-tiba hujan. Rilis. Okay, so tadi aku datang pun cuaca dah agak mendung sebenarnya. So ni sekarang dah hujan, hujan dah mulai turun. Aku lihat jap, kalau sempat nanti aku sambung. Kalau agak-agak hujan ni makin lebat ke apa, aku balik lah. Macam mana kan. Tapi tak apa. Maksudnya aku akan relax dulu sekejap sementara tunggu hujan reda. Kalau hujan reda, alhamdulillah. Kalau hujan tak reda pun aku akan sambung je lah mancing dengan halang kan. Tapi aku tak dapat buat review lah sebab aku rekod guna telefon. Okay, relax dulu sekejap. Kita lepak-lepak je. Okay, baik. Itulah tadi sedikit sebanyak mengenai Shimano Scorpion DC101. Alhamdulillah aku nampak performance dia agak baik. So secara kasar dia, aku agak berpuas hati dengan performance yang diberikan oleh reel Shimano Scorpion DC101 ni. Pemergian gewang dia sangat bagus. Dia punya bunyi menarik. Dia punya pattern cantik. Dia punya ratio ngam. Aku sangat suka dengan Shimano Scorpion DC101 ni. Apa-apa pun itu adalah aku punya review. Itu adalah aku punya keselesaan. Bagi sesetengah individu, mungkin anda punya cara mancingan anda lain, cara anda mancing lain. Mungkin cara anda casting lain. Mungkin penggunaan gewang anda lain. Tak sama seperti saya. Jadi setiap orang ada pendapat masing-masing. Ini adalah pendapat yang ikhlas daripada saya. Apa-apa pun, itu adalah review yang aku berikan untuk Shimano Scorpion DC101. Okay, sampai sini saja video aku hari ni. Hujan dah turun balik lah. Aku dah semua dah kena hujan ni. Sampai sini sajalah video aku untuk hari ni. Untuk kali ni mengenai Shimano Scorpion DC101. Okay, itulah tadi aku punya video. Aku pergi buat field test. Okay kan. So far bagi aku lah Scorpion DC101 ni okay je. Okay, itu saja yang aku dapat kupaskan, yang aku dapat cari untuk aku terangkan kepada korang semua mengenai Scorpion DC101. Apa-apa pun jangan lupa untuk like video aku, subscribe video aku jika korang pertama kali tengok video ni, dan share kepada kawan-kawan korang. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng. Kalau korang tekan subscribe tu, ada tekan butang loceng. Ni kat bawah ni. Ni. Tekan subscribe, tekan butang loceng. Nanti bila aku post video, korang akan dapat
info dan dapat berita, akan masuk notification tentang video yang aku baru post tu. Akan memudahkan lagi korang. Jangan lupa untuk buat semua tu, dan juga tetapkan pendirian korang bersama King Hook Fishing. Jumpa lagi korang dalam video akan datang. Terima kasih kerana dengar aku beliti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.